Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin waj'alna min ibadikas salihin wal muttaqin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Allahumma ansur al-islam wal muslimin wal mujahidin khususan fil Gaza wa fi Filastin wa fil Misr wa fi Suriya wa fil Yaman wa fi Rahiyya wa fi biladina Malaysia khassah wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Muslimin, muslimat, ibu-ibu dan ayah-ayah, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kehadrat Allah kerana dengan limpah kurnia, keizinan, kekuatan, taufik dan hidayah daripada Allah, malam ni Allah himpunkan kita bersama-sama untuk duduk dalam satu majlis tazkirah di rumah Allah, mengimarahkan rumah Allah. Mudah-mudahan masa yang kita gunakan pada malam ni Allah hitung dan catat ianya sebagai satu amalan soleh, amal kebajikan yang dapat kita bawa sebagai bekalan balik ke negeri akhirat kelak insya-Allah. Mudah-mudahan juga Allah Ta'ala kurniakan ilmu yang bermanfaat untuk sama-sama kita jadikan ianya panduan kehidupan atas muka bumi yang sementara waktu ini. Tuan-tuan, kita masih lagi berada di dalam bulan Syawal, walaupun berada di penghujung dah. Satu bulan yang sebenarnya banyak peristiwa hebat dalam Islam yang berlaku dalam bulan Syawal ni, yang kadang-kadang kita kurang tahu dan kadang-kadang kita kurang cakna. Bila masuk bulan Syawal, rata-rata orang Islam yang dia hanya tahu ialah sambutan raya Aidilfitri. Pasal yang itulah yang masyhur pun, hari raya Aidilfitri dalam bulan Syawal. Sebenarnya selain daripada peristiwa satu Syawal ataupun Aidilfitri itu, sebenarnya masih banyak lagi peristiwa hebat lain yang berlaku dalam bulan Syawal. Sebagai mukaddimah sebelum kita mulakan bacaan kitab kita ni, kita sebut 2-3 benda supaya bila datang bulan Syawal yang ke depan kita boleh menghayati sebenarnya banyak lagi peristiwa lain. Selain daripada Aidilfitri yang kita sambut baru-baru ni dengan penuh keseronokan, kegembiraan, menyambut hari kemenangan kita balik pada fitrah, yang tu lumrah kebiasaan. Memang itu pun tuntutan syarak supaya kita ni seronok dan gembira. Sampai Nabi kata kalau ada kemampuan beli baju baru, berpakaianlah dengan pakaian yang baru yang cantik. Tak ada duit nak beli baju baru, cari baju hak paling lawa pakai. Dan disunatkan semayang raya tu pula semayang di lapangan, tuan-tuan ni, supaya semua orang, baik yang uzur, wanita yang uzur, kanak-kanak, semua boleh join. Tuan-tuan, disunat dan disuruh juga dituntut syarak kita berseronok, bergembira, menyambut hari kemenangan balik pada fitrah. Tapi tuan-tuan kena ingat, jangan terlampau seronok sampai kita lupa dan lalai. Sedih dan risau kita terhadap amal ibadah yang kita buat ni. Sedih mesti ada, takut Allah Ta'ala tak ampun dosa. Risau juga kena ada, takut Allah Ta'ala tak terima ibadah. Di samping kita seronok, risau dan sedih tolong ada dalam perasaan kita sama, tuan-tuan ni. Sebab kita nak buat ibadah, baca Quran, bersedekah, tarawih, tuan-tuan ni, tahajud, segala jenis ibadah, amalan kebaikan ni belum tentu Allah Ta'ala terima. Melainkan tuan-tuan muslimin muslimat, mudah-mudahan kita mengharap sebagai hamba yang hina Allah terima ibadah kita. Seronok, tak ada masalah apa. Dan selain daripada Aidilfitri, tuan-tuan, selain daripada masalah-masalah yang berbangkit pada hari raya Aidilfitri itu, tuan-tuan muslimin muslimat, contohnya masalah yang selalu bangkit bila mai hari raya ni, tuan-tuan, masalah semayang raya. Tambah pula baru ni mereka bagi masalah kuah gulai meracik di baju pula dah. Duk kalut makan kedarah rendang, makan pula jenis apa jin pelahap ni. Sebulan puasa habis ah. Tengah hari tak boleh makan, mai satu Syawal tu, tuan-tuan ni, dia padiah sungguh-sungguh.
Lambat dengar orang buka, buat rumah terbuka, open house. Kalau tak ada hari tu open house, dia tanya, hari ni siapa buat open house tu? Tudung punya kebulok nak makan kedah. Jadi bila kita pergi makan, tuan-tuan ni, gulai ke rendang ke mercik di baju, dia jadi masalah baru ni, viral. Sebenarnya hikmah daripada bangkitnya masalah tu, hikmah dia ramai orang boleh ilmu. Sebelum ni ada di kalangan kita yang tak tahu pun kuah gulai tu najis ke tidak najis. Kita akan tahu pun sebelum ni. Bila timbul isu ni, kita jadi reti. Tuan-tuan ni, kuah gulai hak mercik di baju kita ni, kalau kita kena lah, jadi kita nak pakai waktu semayang, boleh ke tak boleh ni? Tuan-tuan, jadi kalau kita nak tengok isu tu jawapan kepada dia, yang pertama sekali, tengok pada Al-Quran dulu. Ada tak dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan masalah kuah gulai ni najis ataupun tidak? Jawab dia tak ada. Tengok yang kedua, dalil ataupun nas daripada hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Ada tak Nabi bicara masalah kuah gulai? Tak ada juga. Maka bila tak ada daripada kedua-dua sumber yang paling kuat ni tuan-tuan, ulama berijtihad berdasarkan pendapat masing-masing berkenaan masalah kuah gulai yang telah dicampur dengan daging yang mentah, tuan-tuan muslimin muslimat, adakah ia najis ataupun tidak. Bila ulama yang ijtihad tuan-tuan berdasarkan pendapat masing-masing, ni yang dia mai khilaf, yang dia mai perbezaan pendapat, yang kita kena ra'i belaka. Sebab ulama bukan mereka pandai-pandai sebut, okey, aku rasa lah kuah gulai ni kalau ikut aku lah, aku rasa tak najis. Mereka bukan ikut dan lagu tu tuan-tuan yang kata ulama ni. Mereka buat satu-satu keputusan berdasarkan dalil juga tuan-tuan ni. Mereka buat kajian bukan ikut suka mereka. Sebab tu dia main dua pendapat tuan-tuan muslim-muslimat. Sebahagian ulama kata tak najis, sebahagian ulama kata najis. Yang kata najis berpegang pada ada dalil-dalil dia. Begitu juga dengan hak kata tak najis. Itu kita ni nak pegang hak mana ustaz? Kalau kami makan kena gulai di baju ni, lagu mana cerita Ustaz? Boleh tak pakai sembahyang? Jawab dia tuan-tuan muslimin muslimat yang muktamad, mudah sahaja. Apabila mercik ataupun terkena kuah gulai di tubuh badan kita, di pakaian kita tuan-tuan, kuah gulai tu dia campur dengan darah yang datang daripada daging yang kita bubuh dalam kuah tu. Kita nak masuk gulai daging, takkan kita bubuh udang. Bubuh daging yang kita potong-potong mestilah kita basuh dulu. Bila kita basuh memang dah suci elok dah keliling dia. Bila dah elok tuan-tuan kita pun tahu masuk. Masalah keliling tu dah suci dah. Tapi tuan-tuan, dalam daging tu masih lagi ada darah. Bila kita tahu masuk seketui dalam gulai yang kuah di tengah menggelegak, dia akan tarik darah-darah dalam daging tu campur dengan kuah gulai. Di sini ulama kata najis ataupun tidak ni. Pasal darah. Dia bukan air, dia darah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, bila terkena baju, jalan dia kita tengok. Kalau kena mercik tu banyak, ambil air basuh dulu. Bukan gaduh pi hantar dobi. Tengok tak mana kawasan kena gulai tu, ambil air tonyoh bagi hilang. Maka kita dah jadi yakin untuk masuk dalam semayang. Semayang lah. Dimaaf pada syarak yang sedikit. Pasal darah ni, dimaaf pada makan tapi tak dimaaf pada semayang, pada pakaian yang masuk semayang. Sebagian ulama kata lagu tu, yang kata najis. Jadi bila kita pegang pada kata hak najis, bila kena di baju, basuh dulu. Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Kita tinggal benda hak kita ragu-ragu kepada benda yang kita yakin. Tuan-tuan muslimin muslimat, tu je. Kalau banyak, basuh dulu. Pun begitu ada sebagian ulama kata tak najis. Pasal apa? Bersandarkan daripada athar hadis. Apa yang berlaku kepada sahabat Nabi. Tuan-tuan tengok, 2 orang sahabat Nabi yang diarahkan untuk berkawal satu kamp tentera. Tuan-tuan ni, sahabat Nabi 2 orang ni diarahkan untuk hampa giliak-giliak jaga kamp kita ni, takut musuh main serang hendak. Jadi depa 2 orang ni tuan-tuan duk bincang sama depa. Lah ni macam ni, time hang jaga aku tidur dulu, sekejap aku bangkit hang tidur aku jaga pula, kita giliak rotation. Tuan-tuan ni, seorang tidur, seorang jaga. Maka yang duk tengah berjaga tu nak semayang tahajud. Dia semayang waktu malam. Waktu semayang tu tuan-tuan, dia kena serang dengan musuh. Musuh panah. Kena di tubuh badan. Bila kena panah ni, keluar darah. Bila keluar darah, dia teruskan sembahyang sampailah penghabis. Kemudian habis selesai apa semua, esok cerita kat Rasulullah. Cerita habis ni, waktu aku tengah semayang Rasulullah, aku kena panah begitu begini, aku habiskan semayang. Maka apa Nabi kata?
Nabi kata, okey, hang qada balik sembahyang hang. Pasal sembahyang tu tak sah. Nabi tak kata lagu tu, tuan-tuan ni. Maka hak kata tak najis tu, tuan-tuan, dia ambil daripada hak sini. Sama dengan peristiwa yang berlaku atas Sayyidina Umar Al-Khattab. Macam mana Sayyidina Umar tengah nak jadi imam nak sembahyang subuh, mai Abu Lulu'ah mai terpar daripada belakang bawa pisau cucuk tengah sembahyang. Cucuk takkan tak keluar darah. Tuan-tuan, maka khilaf ulama. Tak usah duk tengkang, senang je. Bila kita makan kena di baju, basuh tu. Bukan gaduh buka, ambil tonyoh bagi hilang. Lagu tu je. Moral of the story yang jadi bangkit masalah ni tuan-tuan ni, nak habaq apa? Islam ni tuan-tuan, dia nak ajar supaya kita ni tertib makan. Kalau hang makan elok, dia tak mercik. Yang hang duk makan sopangan anaconda ni, yang duk mercik ni, tu dia ambil ni. Tuan-tuan ni, tu je tuan-tuan ni. Nah, masalah yang kedua selalu bangkit, masalah sembahyang raya pula dah. Sembahyang raya, al-maklum lah sembahyang raya ni 2 kali setahun. Bila 2 kali setahun, possibility, kemungkinan nak lupa sangat tinggi. Pasal bukan lalu sembahyang. Kadang tu imam ataupun ustaz yang dijemput untuk bagi khutbah raya, dia juga yang nak jadi imam sembahyang raya sekali lagi. Sebelum sembahyang, dia peringat lah. Dia peringat. Mana-mana masjid pun kebiasaannya lagu tu lah. Dia pegang lo mikrofon, jadi tuan-tuan selamat raya, maaf lahir batin. Jadi saya sebagai ustaz yang dijemput ataupun saya imam, seperti biasalah saya akan cerita sikitlah kaifiat ataupun bagaimana cara untuk kita sembahyang solat sunat Aidilfitri ni. Sebab setahun 2 kali, al-maklum lah. Jadi takut kita lupa, saya peringat balik. Rakaat yang pertama dah habaq dah niat lagu mana apa. Rakaat yang pertama sebelum saya mula akan Al-Fatihah, saya akan bertakbir sebanyak 7 kali, diselang-seli dengan zikir dan tasbih. Walaupun tuan-tuan, sembahyang raya ni takbir yang 7 tu tuan-tuan muslimat sunat berturut-turut. Tuan-tuan ni, asal hukum dia sunat turut-turut. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. 7 kali tu sunat berturut-turut. Jadi tak ada salah lah kita nak isi dengan zikrullah di tengah-tengah, di antara tu. Jadi dia pun peringat 7 kali takbir pada rakaat pertama, kemudian saya akan baca pada rakaat yang kedua, sebelum saya memulakan Fatihah 5 kali takbir. Nampak? Dia pun peringat apa semua, dia pun kata, ingat tuan-tuan, jangan lupa pula. Amboi kemak-kemah. Dia yang tolong peringat, sekali Allah bagi dia lupa. Sungguh tuan ni. Ni raya baru ni, mai mesej tanya. Tu imam lupa takbir raya, takbir hak dalam mayang. Tu imam dia takbir rakaat pertama ingat 7 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, ingat. Dia naik Allahu akbar rakaat kedua. Supposed to be, sepatutnya dia 5 kali takbir. Tapi dia berah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baca alhamdulillah. Dia lupa 5 kali takbir. Bila lupa 5 kali takbir, tuan-tuan muslimin muslimat, dia terus baca Fatihah, tak apa. Makmum belakang pula dah subhanallah. Ha mampu aku kata pening dah. Yang mesej saya tu dia tanya ustaz, tu imam rakaat kedua lupa 5 kali takbir, dia terus baca Fatihah. Lepas tu saya pun tanya, apa itu lagu mana? Lepas tu saya ikut lah. Apa tak apa. Tapi ustaz, mai tang hujung sembahyang dia sujud sahwi pula dah. Gimana cerita tuan-tuan ni? Dia lupa 5 kali takbir, dia pergi sujud sahwi. Sembahyang ni gimana? Saya jawab ke orang kampung aja. Sah tak sah mayang tu? Kau jadi sini pak? Sah tak sah? Dia pergi sujud sahwi oleh kerana dia tinggal takbir yang 5 ataupun 7 dalam mayang. Kalau dalam mazhab Syafi'i tak sah. Sebab apa? Dia meninggalkan takbir itu tengok dulu. Hukum apa tu? Sunat hai'ah, sunat hak ringan. Maka boleh tak ganti sunat hak ringan yang kita tinggal dalam sembahyang dengan sujud sahwi? Jawab dia tak boleh. Kita pergi sujud tu bukan pada tempat dia. Bergerak 3 kali berturut-turut mazhab Syafi'i, batal sembahyang. Tu kena ada ilmu. Sebab tu kadang-kadang orang hak reti pun bila dia jadi lagu ni tuan-tuan ni, dia panik tuan-tuan ni. Sujud tak sujud. Kena jaga. Hak tu tak apa, tinggal rakaat kedua. Hak rakaat pertama pun pergi dah ni ada lah. Dia angkat takbir tu, dia pederah Fatihah tu 7 kali terlupa. Tak apa, terlupa rakaat pertama, naik rakaat kedua baru teringat. Dia pun campur 7 jemput 5, 12 kali takbir rakaat kedua. Ha mampu. Ada pasien tu. Dia kala kira manusia ni tuan-tuan ni.
12 kali takbir, makmum ikut lepas tu Allahu Rabbi. Tuan-tuan muslimin muslimat, ingat baik-baiklah, takbir dalam semayang raya tu sunat hai'ah. Kalau kita tertinggal, tak disuruh untuk kita sujud sahwi. Selesaikan sembahyang seperti biasa. Tapi bila kita tak ngaji, kita duk berasa benda tu berat kalau tertinggal, tuan-tuan. Sampai ada tu imam yang dia tinggal takbir tu, habis semayang, dia bangkit ni, dia kata, tuan-tuan, kita ulang semula semayang raya kita ya, sebab saya rasa tak sah tadi, saya lupa takbir, lagi jam. Tu imam tu serban sak bakul. Serban selai lagi, lapik pula ni, buat lagu tudung. Tu dia, tuan-tuan. Makmum mau tak menyumpah makmum. Tadi semayang raya dah, ni nak kena bangkit semayang kali lagi. Dah lah dia keluar tadi, tak ada nak jamah apa rendang tok bini dia buat, lalu saja tengok geram. Duk tengah mayang hak nombor 2 tu, tuan-tuan ni duk fikir ada anakku sahih balas habis apa rendang tu semua potong drama. Allahu Rabbi, tuan-tuan, tak gaduh ulang dah, sah dah semayang tu. Sebab tinggal tu sunat hai'ah, sunat hak ringan. Jangan duk buat benda yang bukan pada tempat dia. Tak salah lah pasal benda tu setahun sekali, setahun 2 kali. Jadi memang akan, kebanyakan orang akan lupa. Bahkan orang hak reti, dia tak payah sujud sebenarnya. Tapi bila mai tengah duk semayang, tuan-tuan ni, tuan-tuan bayang tengah duk semayang, nak troubleshoot, nak overcome, nak perbaik masalah tengah duk semayang tu, tuan-tuan ni, sedangkan ramai yang duk jadi makmum belakang kita. Tuan-tuan ingat senang? Dia reti, tak ada sujud. Tapi dia main was-was, tuan-tuan ni. Tambah pula iblis pakat baru keluar lokat belakang. Baru ni kena tahan sebulan, pakat baru keluar. Memang seronok nak buat kerja masing-masing, duk keliling sujud, imam sujud ni, tinggal tu, tinggal takbir tu, ramai tu, ni semayang raya ni, hambui. Sujud juga tapi dalam mazhab Syafi'i lah, tuan-tuan muslim-muslimat. Tu kena jaga tu. Takbir pun kita kena reti bahasa juga, tuan-tuan ni. Kadang-kadang kita pun tak apa tahu takbir ni berapa jenis. Yang kita tahu takbir apa? Takbir dan semayang je. Padahal ulama tolong susun dah, takbir ni ada 6 jenis. 5 sunat, 1 wajib, obligated, compulsory. Yang wajib ni apa? Takbiratul ihram dalam semayang tu, rukun semayang. 2 jenis takbir dalam semayang, takbiratul ihram, takbir intiqalat. Intiqalat ni sunat hai'ah, takbir perpindahan rukun. Kita nak maklum dekat makmum, kita dah berubah rukun sebagai seorang imam dengan takbir intiqalat. Yang tu nombor 2 je tu. Yang pertama sekali, pergerakan imam dengan makmum ni, tuan-tuan, yang makmum nak kena tengok ialah pergerakan. Dengan mata dulu tengok imam bergerak, bangkit, sujud. Makmum kena tengok dengan mata pergerakan imam. Sebab tu, tuan-tuan, apabila kita semayang di masjid, kebanyakan di Malaysia ni, masalah orang laki-laki jemaah tak apa, orang perempuan selalu jadi mangsa. Pasal apa? Mereka dihadang dengan kayu yang begitu tebal, padahal tak payah bubuh kayu tebal, bubuh tirai jarang-jarang lagu tu sudah. Sebab apa? Yang paling utama dalam berjemaah, penglihatan kepada pergerakan imam, bukan pendengaran. Tu nombor 2. Kena tengok imam tu bergerak. Kita yang duduk belakang orang perempuan, mereka tak boleh nampak imam gerak. Mereka tengok makmum yang duduk belakang imam. Oh, mereka bangkit dah. Dia pun bangkit. Dengar ni, nombor 2. Jatuh nombor 2. Tuan-tuan cuba bayang, kalau kata mereka kena tutup dengan tirai yang tebal. Nampak? Satu hari, mikrofon rosak. Apa nak jadi kat mereka? Agak-agak mereka tahu tak pergerakan imam tu. Mereka duduk bergantung harap pada mikrofon ni. Satu hari, mikrofon rosak. Tu imam rokok, sujud apa, agak-agak depa duduk belakang tirai, belakang pengadang tu depa tahu. Sampai kesut tak tahu. Tu imam, makmum lelaki ni semua pakat balik makan ropok lekor dah. No, makmum perempuan belakang 3-4 orang duduk berdiri lagi. Lama tu imam diri tu. Tuan-tuan muslimin muslimat, kesian kat orang. Sebab tu biar faham sama masalah ni, aulawiyat ni. Takbir hak wajib ni satu saja dalam semayang, takbiratul ihram, rukun. Yang 2 intiqalat, takbir perpindahan rukun. 5 lagi hak lain takbir juga tapi sunat hukum dia. Tang mana? Nombor 2 takbir yang sunat apabila kita ni dapat berita gembira. At-takbir lil istibsyar, kata ulama. Ambil daripada mana takbir bila seronok kena takbir ni? Ambil daripada perbuatan Nabi. Nabi begitu seronok apabila turun wahyu yang sebelum tu telah lama tak turun. Ada satu tempoh, tuan-tuan, setengah ulama kata lebih kurang 2 tahun wahyu tak turun kepada Rasulullah SAW. Tak turun wahyu dekat-dekat 2 tahun. Nabi sedih. Dalam tempoh 2 tahun tu Nabi sedih. Tambah pula puak-puak musuh ni duk maki hamun Nabi. Mereka kata tu dia hang tengok Muhammad.
Tuhan dia tak mau kat dia tu tak buat turun wahyu. Sedih, depa duk kutuk Nabi. Tiap-tiap kali keluar daripada rumah Nabi langut ke langit, mudah-mudahan Allah turunkan wahyu. Tak turun, sedih Nabi. Sampai satu masa Allah turunkan wahyu. Seronoknya Nabi bertakbir. Jadi ulama ambil daripada kiasan seronoknya Nabi bertakbir, sunat bagi kita bila dapat berita gembira bertakbir membesarkan Allah. Apa sahaja berita gembira. Kita baru dapat cucu, sunat takbir, seronok tu. Anak kita baru lulus universiti, sunat takbir. Benda yang seronok benda ni. Dapat bonus, sunat bertakbir. Bini kita sign borang poligami, sunat bertakbir. Tak tu derah lagi. Dah sungguh. Takkan tak seronok. Orang kampung aja. Bini sign borang poligami, satu lagi, magim. Tak seronok. Orang melompat tuan weh. Borang buat balik lama dah buh tiap-tiap nak suara tak berani. Tengok-tengok bini saya, Allahu Akbar. Sunat lah tu. Apa sahaja berita gembira, sunat bertakbir. Ambil kiasan daripada seronoknya Nabi bila turun wahyu. Nombor 2. Yang ketiga, sunat bertakbir ketika mana? Disebut at-takbir lil istinthar. Takbir ketika mana bertemu dengan musuh ataupun benda yang menakutkan. Takbir memohon kemenangan. Contoh kita nak perang, ataupun kita bertemu dengan musuh, ataupun kita berjumpa dengan binatang buah yang menggerun dan memudaratkan. Jumpa dengan hantu ke apa, sunat bertakbir. Nak menggerunkan pihak musuh. Bukan takat manusia takut, binatang takut kalau kita bertakbir membesarkan Allah. Tuan-tuan tak percaya kalau tuan-tuan pizu masuklah kandang rimau. Rimau mai takbir Allahu Akbar, tengok dia lari tak lari. Pi terengok buat tu. Tapi nak habaq sunat bertakbir bila kita didatangi benda yang menakutkan. Nak berperang, bertemu dengan musuh. Pasal Nabi SAW setiap kali nak perang, Nabi bertakbir membesarkan Allah 3 kali, menggerunkan orang, menggerunkan musuh. Tuan-tuan, sunat bertakbir Allahu Akbar. Tempat keempat, sunat bertakbir ketika mana melihat kebakaran. Idza waqa'al harik fakabbiru, kata Nabi. Bila kamu melihat kebakaran, sunat bertakbir. Rumah terbakar, kereta terbakar, apa saja terbakar, sunat bertakbir. Tapi bukanlah kita bakar sampah tu kita bertakbir. Tak, tu tak payah. Benda-benda terbakar yang melibatkan harta benda orang ataupun benda yang tak sengaja, entah ni, sunat takbir. Kita duduk rumah taman, rumah depan kita terbakar. Jadi kita selalunya akan telefon bomba. Yang itulah yang kebiasaan kita akan buat. Memang betul lah itu tanggungjawab sebagai seorang jiran. Tapi hak tu bahagian dunia, hak bahagian akhirat tang mana? Takbir. Ambil dunia dan akhirat. Nampak rumah orang terbakar, takbir dulu. Telefon bomba datang berlumba-lumba. Betul tu. Hak budak-budak dah buat lagu. Tapi kita telefon saja, takbirnya tidak, rugi hak akhirat kita. Padahal 2 perkataan 8 huruf saja untuk dapat fadilat akhirat. Takbir Allahu Akbar. Tapi jangan melampau lah. So kata mengaji malam ni rumah terbakar kena takbir, tak hidup pergi takbir macam dengar ceramah mampus aku. Rumah dia terbakar. Jiran kita duduk dalam, duduk lemah, tak boleh nak keluar. Duduk tolong paman. Takbir. Allah, dia tengalung kayu tak pasal. Bukan dia kira bodoh lah ni, mengaji tak mau. Tengok Gusti dia. Takbir. Ambil sekadar kita takbir seorang diri kita sudah. Lepas tu kita telefonlah pihak-pihak yang berkenaan. Sunat bertakbir bila melihat kebakaran. Yang kelima, tempat sunat bertakbir ni bila? Apabila didatangi ribut, taufan, angin kencang, hujan lebat. Ni macam lah ni, musim cuaca kita tak menentu. Saat main hujan lebat, lagi dia main angin, lagi dia main panas, macam-macam passion. Maka bila kita dilanda angin ribut, sandstorm ataupun ribut taufan, angin kencang ke, hujan yang lebat pun termasuk kata para ulama, sunat bertakbir. Memohon tuan-tuan muslimin muslimat menjauhkan angin ribut. Nampak? Idza hajatir rih fakabbiru atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata bila kamu didatangi angin yang kuat, ribut, taufan, fakabbiru, bertakbirlah kamu. Sebab tu tuan-tuan, sunat bertakbir. Kita duduk dalam rumah lah, angin main deras, atap tu dia punya duduk tu. Allahu Akbar, duduk dalam rumah. Nampak? Tak payah pergi keluar, duduk dalam rumah jadi dah. Sebab tu kalau kita tengok ada video-video, baru ni di Dengkil, RNR Dengkil. Satu video, angin ribut kencang. Pokok duduk lagu tu, dengan hujan lebat, siling jatuh habis. Kan bila kita tengok tu, dengar tak? Ada orang duduk azan. Sunat tu. Tapi
Jadi bila dia azan tu, dalam azan tu ada perkataan takbir, dibolehkan, tak ada masalah. Yang sunat takbir, hang takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, mencukupi dah. Tapi dah dia rajin nak azan, azan lah, kot Datuk Bilal azan. Tapi jangan lebih rajin sudah, hang pergi bubuh as-salatu khairum minan naum, hang mampu happy lagi kan boleh kira. Tak payah dah buat tu lah, sunat takbir sahaja. Nah, bila main ingin ribut, hujan lebat dan sebagainya, yang bencana yang memudaratkan. Kemudian yang keenam, sunat takbir pada 2 hari raya. Takbir raya lah orang panggil, orang Melayu panggil takbir raya. Takbir raya pula bahagi 2, takbir mursal, takbir muqayyad. Mursal ni apa dia? Ghairu muqayyad. Hak nombor 2 muqayyad. Muqayyad ni apa? Mursal ni apa? Hak ni pun kadang-kadang kita tak faham bahasa lagi. Raya puluh-puluh tahun lah. Mau kali anak balik, anak tanya abah, apa beza takbir mursal dengan muqayyad hamampui? Kita nak jawab apa-apa. Beza apa tuan ni? Takbir raya mursal dengan muqayyad. Kita pun kata, ada pula tanya soalan-soalan lagu tu. Bukan taraf hang nak tanya soalan lagu tu. Abah tak mau jawab. Saya takut abah bila abah jawab, takut hang tu salah faham jadi sesat pula. Esok bila hang dah cukup umur, abah terang secara detail. Oh, pandai abah pemohong. Anak pun cakap, oh tak cukup umur dah abah dah. Tak apa nanti cik main tanya balik. Abah kata selamat aku tu dia. Abah nak terang muqayyad dengan mursal pun tak apa faham. Jangan kata nak terang muqayyad dengan mursal. Abah tu takbir raya ingat sekerat dia. Malam raya tuan-tuan weh. Malam raya takbir ramai-ramai di masjid. Gelengkong lah. Datuk Imam, Tok Bilal, Tok Siok apa semua. Pak kita pun ada. Mai kat Tok Imam, Tok Bilal takbir penuh. Mai kat pak kita boleh mikrofon Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan suara orang takat tu teringat. Dia nak lajak pi Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Dia tak berani, takut silap. Ada raya ni ketupat makan sampai perut buncit. Takbir raya feel lagi tuan-tuan, komat panah cerai tuan-tuan. Muqayyad dengan mursal, 2 takbir di 2 hari raya. Yang ni sunat muakkadun, sunat muakkad, sunat yang sangat dituntut bertakbir. Tapi kita kena tahulah waktu dan tempoh yang disunatkan untuk bertakbir pada 2 hari raya. Contoh raya Aidilfitri baru ni, mursal ke muqayyad? Takbir raya Aidilfitri mursal. Saja sebut muqayyad aku ada sambung. Sambung kena. Takbir mursal, iaitu takbir mutlak, ghairi muqayyad, yang tidak terikat. Terikat dengan apa? Waktu sembahyang. Bila tempoh? Bermula selepas maghrib, sembahyang maghrib sehari sebelum raya tu, esok nak raya, malam ni sembahyang maghrib, habis sembahyang sunat dah takbir raya. Mursal, tak terikat. Lepas tu sampai bila? Sampai pagi raya, sampai habis orang sembahyang raya. Dalam tempoh tu, mana-mana jam, anytime, anywhere, any place kita nak bertakbir, sunat muakkad belakang. Pukul 3 pagi, pukul 4 pagi, pukul 1 pagi. Pukul berapa pagi pun tak apa. Tapi dalam tempoh tu lah. Tuan-tuan ni, tu orang panggil takbir mursal. Beza dengan raya haji yang nak main ni. Raya haji ni ada kedua-duanya. Mursal ada, muqayyad ada. Pasal apa? Pasal dia terikat dengan waktu sembahyang. Raya haji 10 Zulhijjah. Maka sunat bertakbir raya pada 9 Zulhijjah selepas sembahyang subuh. Esok nak raya, pagi ni mangkit sembahyang subuh, habis sembahyang subuh, sunat bertakbir dah. Itu bila pula? Lepas sembahyang Zuhur, lepas sembahyang Asar, lepas sembahyang Maghrib. Lepas sembahyang Maghrib tu bukan muqayyad dah. Dia naik pi mursal balik. Dalam tempoh sampai pagi raya tu, bila-bila masa pun boleh nak takbir. Lepas tu berlanjutan sampai bila? 3 hari tasyrik. Ni. Semua 5 hari. Nampak? 9, 10, 11, 12, 13. Muqayyad. Lepas pada raya tu, tiap-tiap kali waktu sembahyang, sunatlah bertakbir raya. Tu panggil 2 jenis takbir, muqayyad dengan mursal. Secara ringkas dah tuan-tuan ni. Bab takbir saja panjang cerita tuan-tuan muslimat. Jadi itulah tuan-tuan ni. Kalaulah kita tertinggal takbir dalam solat sunat Aidil Adha ataupun Aidil Fitri, tak payah duk sujud sahwi dah. Bagi salam seperti mana biasa. Tak ada masalah, sah dah sembahyang. Nampak?
Melainkan kalau nak sujud sahwi ni kita tinggal sunat ab'ad. Sunat ab'ad, contoh tahiyat awal, contoh doa qunut, tu baru padan sujud sahwi. Bukan sunat hayat. Sunat hayat ni sunat ringan. Antara sunat ringan lagi dalam sembahyang ni ta'awuz, isti'azah, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Tu sunat ringan tu. Zikir dan tasbih dalam rukuk dan sujud, sunat ringan. Surah sunat selepas al-Fatihah, sunat hayat, sunat ringan. Jadi kalau tertinggal perkara-perkara ni, tuan-tuan, selain daripada tahiyat awal dengan doa qunut, tuan-tuan, tidak payah sujud sahwi. Tu antara masalah yang berbangkit lah yang saya nak cerita tadi. Dalam bulan Syawal ni apa yang berlaku sebenarnya banyak. Selain daripada Aidilfitri, tuan-tuan, ada berlaku beberapa peperangan yang besar dalam bulan Syawal zaman Nabi dulu, peperangan yang disertai oleh Nabi. Di antara peperangan yang berlaku dalam bulan Syawal ni, tuan-tuan, perang Ahzab, ataupun disebut dengan nama yang lain perang Khandaq, perang parit tu. Satu perang, dua nama. Nama official perang Ahzab, nama timang-timangan perang Khandaq. Pasal dalam perang tu korek parit keliling sebagai satu strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menangkis serangan pihak musuh yang begitu ramai, berlipat kali ganda daripada tentera Islam. Mai mana idea korek parit ni? Idea ni mai daripada seorang sahabat yang bukan pun daripada keturunan Arab, yang bukan berjawatan, tuan-tuan muslimin muslimat, dia orang biasa. Kalau pangkat dia prebet. Salman Al-Farisi, asal orang Parsi. Dia yang bagi idea ni. Ya Rasulullah, kita ni tentera kita tak ramai, nisbah dengan tentera musuh yang namanya serang ni 2-3 kali ganda. Jadi saya waktu duduk di Parsi, ya Rasulullah, kami kalau nak perang, kami ada strategi macam-macam. Di antara strategi yang kami buat, kami korek parit keliling ni, berapa kaki, berapa dalam, dia sebut in detail. Supaya apa? Bila kami korek parit lagu ni, tentera yang nak main serang base kami, mereka mendapat kesusahan untuk serang. Mereka tak boleh main direct, pasal ada longkang duk bagi yang memisahkan. So mereka akan serang daripada luar. Mereka nak terjun masuk, mereka tak boleh naik lah. Jadi mereka akan serang daripada luar, membantutkan serangan daripada pihak musuh. Nabi terima, tuan-tuan ni. Nabi terima dan Nabi buat seperti mana yang disyorkan oleh Salman Al-Farisi. Dalam peperangan Ahzab, tentera Islam menang. Walaupun nisbah dia kecil. Nisbah tentera Islam nak lawan dengan tentera musyrikin yang kafir kepada Allah, tuan-tuan ni, ramai. 1 nisbah 3. Allah Ta'ala hantar pula sandstorm, ribut pasir, mengusir tentera-tentera musyrik, tentera-tentera kafir yang masih lagi berbaki. Menang dalam perang Ahzab. Berlaku dalam bulan Syawal. Di antara perang yang lebih hebat lagi berlaku dalam bulan Syawal, perang Hunain. Satu perang kontroversi, tuan-tuan, yang berlaku pada tahun 8 Hijrah. Perang yang berlaku setelah selesai Fathul Makkah, pembukaan kota Mekah pada tahun ke-8 Hijrah. Penaklukan, tawanan, tuan-tuan ni, berjayanya Rasulullah SAW dan para tentera Islam yang datang daripada Madinah, orang-orang Ansar, Aus dan Khazraj, lebih kurang 10,000 orang. Mereka daripada Madinah pergi ke Mekah untuk takluk balik Mekah, menghapuskan kesyirikan yang berleluasa berlaku di keliling Kaabah. Tuan-tuan, berjaya penaklukan. Allah Ta'ala cerita dalam Quran, tuan-tuan, idza jaa nasrullahi wal fath ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Setelah 8 tahun Nabi duduk di Madinah, memperkuatkan Islam, tuan-tuan ni, menyatukan dua kaum yang tengah bergaduh, tuan-tuan ni, Aus dan Khazraj. Jadi orang Ansar, Nabi pergi tawan balik Mekah, tempat kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan tawan, tuan-tuan, ramai musuh-musuh Islam hak dulu ni lari menyorok. Takut ni bila Rasulullah Muhammad dah tawan kota Mekah, kita duduk buat naya kat dia. Sekali dia cari kita, dia hukum kita mampu, baik kita lari pergi menyorok. Tuan-tuan, Nabi tak boleh hendam itu. Nabi maafkan, tuan-tuan. Cuma ada beberapa nama yang di shortlistkan untuk diberi denda. Kerana mereka ni antara yang core, yang lawan Nabi, boykot Nabi, hina dan juga seksa sahabat-sahabat yang baru masuk Islam. Lepas pembukaan kota Mekah, berlaku peperangan Hunain. Satu perang yang menyaksikan tentera Islam pun ramai, tentera kafir pun ramai. 10,000 tentera Islam dicampur dengan 2,000 orang lagi tentera yang ditawan di Mekah.
10,000 tu hak daripada Madinah, tambah dengan 2,000 jadi 12,000. 2,000 orang tu tentera ataupun orang-orang Mekah yang ditawan, depa masuk Islam. Baru masuk Islam, depa volunteer, depa offer, kami nak join peperangan ni ya Rasulullah. Dalam keadaan akidah yang belum lagi mantap, tuan-tuan muslimat, dalam keadaan banyak agenda, depa join tentera. Dalam duk join tu, hak dalam 2,000 orang ni lah depa sebarkan keyakinan untuk menang dalam perang Hunain ni berdasarkan bilangan jumlah tentera Islam yang begitu ramai. Padahal kemenangan ni mutlak daripada Allah Ta'ala. Dia bukan kira hang ramai hang sikit. Kalau kata menang kerana ramai, tengok perang Badar tahun 2 Hijrah. Masa apa tentera Islam boleh menang? Padahal 313 orang lawan 1,000 orang. Macam mana boleh menang 313 orang? Allah Ta'ala yang bagi menang. Allah Ta'ala izin menang belaka, walaupun sikit, walaupun tak kuat, walaupun tak komplit. Tapi dalam perang Hunain ni tuan, dalam perjalanan mereka nak menuju ke medan perang, lebih kurang hak ada dalam 2,000 orang hak baru masuk Islam ni tuan. Depa ni duk bagi dakwah. Weh, hang tengok ni tentera Islam sekalian, kita 12,000 orang kita pasti menang. Bila duk taruh kata confident menang, ada di antara tentera Islam yang tidak berpegang kepada Allah, depa duk nampak betul, aku confident, aku takjub kita akan menang. Pasal kita ramai. Dia dah lari sikit tu. Ni juga yang menjadi sebab tuan-tuan, zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, Khalid Al-Walid, satu orang panglima perang, anak Walid bin Mughirah, satu orang pembesar Mekah. Anak dia Khalid bin Al-Walid, satu orang panglima perang yang sangat hebat. Sebelum masuk Islam, dia memimpin tentera musyrikin Mekah, lawan dengan Nabi dalam beberapa peperangan. Dia masuk Islam lewat. Bila dia masuk Islam lewat tuan-tuan, Nabi lantik dia jadi panglima perang atas ketokohan dan juga pengalaman yang dia ada. Dan dalam banyak peperangan yang dipimpin oleh Khalid Al-Walid, semuanya menang. Mai zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, tentera-tentera Islam masih lagi ada peperangan. Bila nak mai perang, bila mai ditiup semboyan peperangan, tentera Islam, mereka akan tanya dulu, siapa yang jadi Brigade General? Siapa yang jadi Camp Commandant? Bila mereka tengok nama Khalid Al-Walid yang menjadi ketua ataupun panglima perang, semua pakat nak join perang oleh kerana mereka yakin kalau Khalid Al-Walid jadi, kita pasti menang. Maknanya, dia terlalai sedikit daripada Allah. Pasal Khalid Al-Walid memang hebat semua. Banyak peperangan dia masuk, menang belaka. Jadi mereka kata, kalau Khalid Al-Walid pimpin kita, confirm kita menang. Bila confirm kita menang, Sayyidina Umar melihat ini satu perkara yang menjadi masalah akidah. Dia lucutkan jawatan Khalid Al-Walid daripada seorang panglima besar yang memimpin peperangan untuk menyelamatkan akidah. Khalid, aku lucutkan jawatan hang jadi perebet. Jadi orang bawah, tuan-tuan, nak selamatkan akidah. Tapi Khalid Al-Walid tak merajuklah pergi tubuh parti baru pula. Tak ada. Bukan cerai lagu kita. Asal merajuk, tubuh hak baru. Asal berasa tak kena, tubuh hak baru. Lain kali hak zalim terus zalim, duk seronok oleh kerana perpecahan daripada kalangan kita sendiri. Padahal masing-masing Islam patut bersatu padulah untuk menegakkan Islam. Jangan duk pergi turut orang kapiak. Ni apa orang kapiak kata, kita angguk kepala. Ya. Sampai yang ulama kita maki hamun. Astaghfirullahalazim. Tuan-tuan ni, tu kena jaga. Nah, dalam perang Hunain dia banyak lagi lah berlaku, banyak lagi yang berlaku dalam perang Hunain tu. Dalam perjalanan tu tuan-tuan muslimat, lebih kurang yang 2,000 yang baru masuk Islam ni, depa ni tak kemah lagi akidah. Masuk tapi percaya tu pada agama nenek moyang lagi, masih banyak lagi yang percaya. Jadi depa minta kat Nabi. Dia berkata, wahai Muhammad, dalam perjalanan kita nak pergi ke peperangan ini, apa kata kalau kita cari tempat untuk bermalam, untuk berehat, satu tempat yang ada pokok besar. Kerana pada kepercayaan kami, wahai Muhammad, pokok besar ni bila kita berehat di keliling dia, kami akan gantung senjata kami penuh di pokok tu, dengan tujuan nak menguatkan, nak bagi senjata kami. Ni dia minta kat Nabi. Tuan-tuan, nah habaq kepercayaan lama tu masih duk pegang lagi. Nabi cantai tu Nabi kata tak boleh, bukan lagu tu. Tuan-tuan ni, nampak? Nabi pun bagi tahu balik, terang balik berkenaan dengan ramai. Allah Taala pun tegur dalam Quran,
Yaum Hunain, pada hari peperangan Hunain tu, ajabat, hampa ni takjub dengan bilangan hampa yang ramai. Tuan-tuan, bukan kerana ramai nak menang, tapi kerana izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu perang Hunain yang berlaku pada mulanya nampak tentera Islam macam nak kalah dah perang Hunain ni. Akhirnya Allah bagi kemenangan. Diuji dengan macam nak kalah. Dia macam perang Uhud. Perang Uhud ni kita tak ada siapa pemenang solid. Nak kata tentera Islam menang tak, tentera musyrikin Mekah menang pun tak. Dia fair enough. Sebab tu berlaku satu lagi perang Badar Sughra. Selepas perang Uhud, perang Badar 2 Hijrah, perang Uhud 3 Hijrah, perang Badar Sughra, Badar Thani, Badar kedua tahun 4 Hijrah. Pasal apa berlaku perang Badar Thani ni? Pasal Abu Sufyan tak puas hati. Perang Uhud tak ada pemenang solid, tak ada solid winner, pemenang mutlak. Jadi maruah kami yang tercalar belum lagi dapat diperbaiki. Abu Sufyan balik Mekah, hantar surat kat Nabi. Kami tak puas hati. Jom kita tentukan siapa yang memenangi perang Uhud dalam peperangan Badar yang kedua. Tahun 4 Hijrah. Cabang tentera Islam, cabang Nabi, ajak perang lagi. Siapa menang dalam perang Badar nombor 2 ni, dialah pemenang perang Uhud. Nabi sahut cabaran. Dia berkata tak puas, jom lah. Tahun 4 Hijrah, tuan-tuan, Nabi arahkan tentera-tentera Islam, jom kita pergi ke Badar. 2 tahun lepas pernah perang sini. Tuan-tuan, tentera Islam berkampung selama 8 hari. 8 hari duduk di Badar, duduk tunggu tentera musyrikin Mekah mai. Haram tak mai. Rupanya kalah awal tanpa bertanding. Pasal apa? Takut peristiwa lama berulang kembali. Orang tak main cucuk Datuk Seri Abu Sufyan, takkan tak ingat 2 tahun lepas hampa perang di situ. Hampa kami ramai keluar dengan senjata, dengan makanan, bukan main menyanyi hoi hoi ya hoi kami seboi keluar dalam Mekah menyanyi. Pipi perang kalah, hampa hang nak ke ulang balik kekalahan tu di perang Badar tu, di tempat tu. Abu Sufyan tarik diri, tak wani kalah lagi malu depa. Tuan, perang Hunain berlaku dalam bulan Syawal. Setengah ulama, setengah riwayat sebut 6 Syawal, setengah lagi riwayat kata 12 Syawal. Pun berlaku dalam bulan Syawal, satu kelahiran manusia yang sangat hebat. Bulan Syawal ni lahirnya seorang manusia yang merupakan seorang sahabat Nabi. Nama dia Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam. Anak kepada Az-Zubair bin Al-Awwam, satu orang sahabat Nabi yang hebat. Dia ni Nabi jamin di antara 10 yang masuk syurga, dia salah seorang. Zubair bin Awwam. Tuan-tuan ni, anak dia nama Abdullah bin Zubair. Apa special Abdullah bin Zubair ni? Dia adalah bayi yang pertama lahir di kota Madinah, bayi muhajirin. Anak orang Mekah, hak pertama sekali lahir di Madinah, Abdullah bin Zubair. Siapa mak dia? Asma binti Abi Bakrin. Asma binti Abi Bakar, kak kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Makna dia Abdullah bin Zubair ni siapa? Anak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan takat anak saudara, bahkan dia anak angkat yang sangat disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hebatnya Asma binti Abi Bakrin ni, tengah sarat duk ngandung, tuan-tuan ni. Tengah sarat duk ngandung, mai perintah untuk berhijrah pergi ke Yathrib, ke Madinah. Dalam keadaan mengandung yang sarat tu, dia melintasi perjalanan 424 km lebih kurang daripada Mekah pergi ke Madinah. Bukan naik Mercedes, naik unta. Dalam keadaan boleh deliver, boleh beranak bila-bila masa, tuan-tuan ni, dia pergi juga kerana nak menyebarkan Islam. Tak dan masuk Madinah, sampai di Quba dia beranak. Tu kata bayi pertama lahir Abdullah bin Zubair. Satu manusia, tuan-tuan muslimin muslimat yang panjang umur. Lahir pada tahun pertama Hijrah, meninggal wafat pada tahun 94 Hijrah. Meninggal itu pula meninggal oleh kerana dibunuh dengan kejam oleh seorang pemerintah Islam yang zalim, Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, tahun 94 Hijrah. Pasal apa dia meninggal? Pasal apa dia dibunuh? Pasal dia lawan Hajjaj zalim. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ni, dia orang Islam dan dia juga pemerintah. Siapa sahaja yang lawan dia, dia tak kira. Hang ulama, hang tok guru, hang sahabat Nabi, hang adik-beradik Nabi, hang lawan aku centeh. Dia tak heran apa? Ribuan sahabat Nabi yang mati di tangan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Tuan-tuan, Abdullah bin Zubair bukan calon-calon orang. Dia ni seangkatan dengan Abdullah bin Umar Al-Khattab, anak pada Sayyidina Umar, sahabat Nabi, tapi dia muda. Dia pernah jadi gubernur Mekah. Dia pernah jadi menteri besar Mekah.
Ni Abdullah bin Zubair ni ketua menteri, chief minister, tapi bukan ketua menteri hak beli banglo murah. Dia ni telus punya orang, tuan muslimin muslimat ni. Dia pernah jadi gubernur, dia orang kaya, orang bangsawan dan sebagainya. Tapi tuan-tuan tengok, tahun 94 Hijrah, kerana dia lawan Hajjaj bin Yusuf Al-Saqafi, Hajjaj ni tuan-tuan ni, dia bunuh dengan kejam. Macam mana cara dia bunuh? Dia bunuh Abdullah bin Zubair, dia sula jenazah Abdullah bin Zubair, dia salib pula jenazah Abdullah bin Zubair. Dia pacak di satu tiang kayu, disalib tuan-tuan ni. Dia perintahkan tentera dia, ambil mayat Abdullah bin Zubair ni, hampa pergi sandak di dinding Kaabah. Tu punya jahat. Apa tujuan dia buat lagu tu? Tujuan dia supaya nak suruh orang ramai tengok, rakyat tengok. Inilah balasan bagi orang yang melawan aku. Nampak? Dia nak kill, character assassination. Dia nak bunuh karakter orang yang hebat Abdullah bin Zubair ni. Dia bunuh, dia sula, dia salib, dia pergi sandak di dinding Kaabah. Jadi orang hak mai buat haji, orang hak mai umrah, orang hak duduk sekeliling Kaabah apa semua ni tuan-tuan, dapat tengok mayat Abdullah bin Zubair. Bila dapat tengok tu bukan tengok saja, tengok tu dengan penuh ketakutan kepada Hajjaj. Mereka kenal Abdullah bin Zubair. Dia berkata, hampa tengok ni Abdullah bin Zubair, ni ulama, ni tok guru, ni sahabat Nabi, ni anak saudara Nabi. Tapi hampa tengok apa jadi kat dia. Oleh kerana dia lawan Hajjaj, Hajjaj buat lagu ni kat dia. Tak orang bagus lagu ni pun Hajjaj tak ada hati perut buat lagu ni. Tambah kalau kita orang awam ni, aku pasal teruk lagi, baik kita tersudut lawan. Tuan-tuan, tentera tu tak cukup dengan sandak di dinding Kaabah. Tentera dia ambil pula mayat Hajjaj tu tuan-tuan ni, pergi pacak di atas bukit di tengah-tengah laluan Mekah dengan Madinah. Tuan-tuan, kata kalau di Kaabah saja orang di sini tu yang tengok, tapi kalau pacak tepi highway, semua orang boleh tengok. Yang bukan tujuan nak pergi ke Mekah pun, depa lalu depa nampak. Berhari-hari tuan-tuan ni pacak mayat tu, supaya orang lalu pimai-pimai ni boleh ambil ketakutan. Dahsyat ti Hajjaj. Dalam ramai-ramai duk lalu tuan-tuan ni, satu hadis yang panjang matan dia daripada Abi Naufal. Abi Naufal ni cerita satu hari bila mayat Abdullah bin Zubair dipacakkan sedemikian rupa, orang duk rumun kat mayat dia, ambil pengajaran, ambil ketakutan. Mai anak pada Sayyidina Umar Al-Khattab, Abdullah bin Umar, sahabat Nabi yang kedua terbanyak meriwayatkan hadis. 2650 hadis lebih kurang yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ni kawan baik Abdullah bin Zubair. Dia mai duduk di tengah-tengah orang ramai tu, dia menghadap mayat sahabat dia, dia bagi salam. Assalamu alayka ya Aba Qubais. 3 kali dalam hadis sebut. 3 kali dia bagi salam pada mayat tu. Abu Qubais ni kunyah, nama gelaran kepada Abdullah bin Zubair. Dia kata, Assalamualaikum wahai Abu Qubais, 3 kali. Kemudian dia bersumpah dengan nama Allah. Wallahi, Abu Qubais, aku kenal hang. Hang ni sahabat aku. Hang satu orang yang kuat puasa, kuat semayang malam. Tapi tengok apa yang berlaku kepada hang oleh kerana hang tak dengar nasihat aku. Hang pergi lawan dengan Hajjaj yang zalim tu juga. Akhirnya apa yang jadi wahai Abdullah bin Zubair? Hang dan kami kesemuanya rugi. Rugi oleh kerana hang yang meninggal dunia. Tuan-tuan, Abdullah bin Umar ni duk puji tengah orang ramai tuan-tuan ni, sampai membangkitkan semangat orang hak duk dengar. Rupa-rupanya dalam ramai-ramai tu ada seorang informer, SB, Special Branch, tak ada. Informer pada Hajjaj. Dalam ramai-ramai tu dia duk ada. Dia duk tengok apa yang Abdullah bin Umar buat, apa yang berlaku pada ramai rakyat yang duk dengar ni tuan-tuan ni. Dia tak puas, dia jadi risau. Dia lari balik pi kediaman Seri Perdana pula dah. Tu kita ni balik pi istana Hajjaj ni. Dia balik pi istana Hajjaj tuan-tuan muslimin muslimat, dia pun kata, Datuk Seri Noh, anak Sayyidina Umar, dia duduk depan mayat Abdullah yang kita bunuh tu, dia duduk puji melangit ni. Orang ramai duduk dengar, depa naik semangat Datuk Seri. Saya lagi depa naik semangat, depa loncat mai istana kita duk buat rusuhan apa semua, mampu kita. Saya rasa Datuk Seri baik elok pi ambil mayat tu pituk tang lain lah. Hajjaj pun risau, perintah tentera dia ambil pituk tang lain. Bukan tanam, pituk tang lain pula. Allahu Rabbi. Tu Abdullah bin Zubair. Dia panjang cerita dia tuan-tuan ni. Dia melalui peperangan yang melibatkan tentera Islam sama tentera Islam. Zaman Sayyidina Ali bin Abi Talib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, zaman Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dengan Sayyidina Ali, perang Siffin, perang Jamal, dia turut serta dan dia menyebelahi
pihak mak saudara dia, Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi. Oi, panjang cerita, kalau nak cerita lagi tuan-tuan ni. Okey, 9:05 minit dah. Bila nak habis bila tahu ni. Jadi tuan-tuan muslimat, ingatlah bila masuk bulan Syawal, beberapa perkara yang kita sebut tadi, dan yang utama yang sebenarnya memberi kesan sebenarnya kepada kita tentang perjuangan. Tengok Abdullah bin Zubair, dia tak kira hang siapa, hang lari daripada Islam, hang lain sikit daripada Islam, hang buat benda yang Allah Taala larang, aku lawan. Sampai aku mati tak apa, tuan-tuan ni, mempertahankan agama. Jadi tang kita ni tak apa nak waris sifat nak mempertahankan agama tu tuan-tuan ni paling tinggi. Tak apa nak waris, pasal kita ni kadang-kadang kita kelabu mata dengan duit ringgit, kita tunduk dengan jawatan. Tuan-tuan ni, kita ada matlamat yang bukan untuk akhirat tuan-tuan ni, sampai kita letak tepi agama kita. Kita manja kita ni. Kalau nak banding kita ni dengan bangsa Rohingya tu, hebat lagi bangsa Rohingya. Walaupun mereka miskin tuan-tuan ni, sirih penuh sedia dalam mulut. Bukan ada harta apa, rumah kayu dengan buluh Tapi tuan-tuan tengok iman mereka kepada Allah. Tak takut mati, mempertahankan Islam. Rumah kena bakar, orang tua-tua kena tangkap, kena sula, bunuh hidup-hidup. Puak-puak buta dah buat tu. Anak-anak kecil umur 4 tahun, 3 tahun kena tangkap ramai-ramai, ikat tangan ni dengan kabel tai. Buat naik bot, lempak dalam parit, lempak dalam sungai, lempak dalam laut, sorang. Umur 4 tahun, tuan-tuan bayanglah. Tangan kena ikat, lempak dalam sungai. Mereka boleh berenang tak? Jangan kata mereka, kita 40 tahun ni pun tak boleh berenang. Tangan kena ikat, lemah lagu tu Ini yang berlaku di Rohingya. Tuan-tuan, Allahu Rabbi, beza iman kita. Kita dilimpahkan nikmat yang banyak sehingga kadang-kadang kita ni jadi terlupa untuk menguatkan akidah dan iman kita semata-mata hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita terlalai dengan dunia yang begitu banyak. Betul, Allah Taala tak uji kita dengan peperangan, tapi Allah uji kita dengan kerosakan akhlak. Tuan-tuan tengok baru ni Selena Gomez. Tuan-tuan kenal Selena Gomez? Tapi nampaknya tuan-tuan tak kenal. Tuan-tuan kalau tanya ustazah, tuan-tuan kenal no? Ni Selena Gomez ni artis luar negara. Tuan-tuan, main nak buat konsert dalam Malaysia ni, negara Islam ni, diberi ruang yang seluas-luasnya. Masya-Allah. Dulu Zakir naik, Dr. Zakir naik, satu preacher, satu penceramah atau debater yang selalu tuan-tuan cerita pasal keindahan Islam kepada orang bukan Islam khususnya, sehingga menarik orang-orang bukan Islam ni convert Islam. Diberi sekatan, tapi bila main artis hak nak pelingkup, hak pakai seksi begitu begini, hak nak bagi hiburan yang melampau, kita bagi ruang yang seluas-luasnya. Yang ni kita masalah. Siapa? Saya pemerintah yang letakkan agama di belakang. Ni nak main pula campur tangan orang kapiak ni tuan-tuan ni atas beberapa isu kelemahan kita. Tak efisiennya kita ni tuan-tuan menguruskan pentadbiran negara. Tirih sana, tirih sini tuan-tuan ni. Orang bagi amanah untuk jaga harta kekayaan negara, kita duk pergi pelingkup jadi harta peribadi kita. Buat pula di tempat orang kapiak tuan-tuan ni. Depa ada hak untuk buat kajian, untuk buat siasatan tuan-tuan, pasal berlaku di tempat depa. Jadi masalah yang kita duk timbulkan ni tuan-tuan menjadi punca ataupun alasan orang-orang kafir take over. Depa nak get involved dalam urusan negara kita. Kita yang buka jalan. Sebab tu orang kata duduklah dengan pemimpin yang adil, yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, tergadai habis segala-galanya tuan-tuan ni. Ni kembali ni dia nak main ni. Dia nak main dah baik-baik akhir zaman. Dia nak muncul dah tuan-tuan muslimin muslimat dengan Turki kena serang tapi rampasan kuasa gak. Macam kalau kita ngaji hadis tuan-tuan tentang akhir zaman, tentang tanda kiamat ni, banyak. Dia tengok tu satu-satu. Hak Nabi sebut tu sedekah Rasulullah SAW berlaku. Apa hak Nabi sebut ni betul sungguh. Satu kota Konstantinopel yang menjadi kota terakhir khilafah Islamiyah bertapak tahun 1924. 11 bulan 3 1924 berkuburnya khilafah Islamiyah yang terakhir, yang bersambung daripada zaman Nabi SAW di Istanbul tu. Siapa yang punya angkara? Orang Islam punya angkara juga. Mustafa Kamal Atatürk, satu manusia yang duduk di belakang dia ni, Yahudi dan Nasara, yang sentiasa duk biaya, duk atok supaya runtuh kerajaan Islam. Bila naik balik Turki, tuan-tuan ni
cobaan untuk rampasan kuasa nak takluk balik Turki. Yang nampak macam nak lari dah. Bila ditawan Turki, sampai masa Turki akan dibebaskan. Bukan Turki lah, dalam hadis sebut Konstantinia. Tapi kalau lah ni Turki Turki ni duduk tahu mana? Dia duduk di antara border Europe dengan Asia. Kita duduk di Asia. Europe belah nu, Turki duduk tengah-tengah. Tu orang dia segak-segak macam dengan saya. Putih-putih macam dengan kita kan. Tuan-tuan ni. Ni, Turki ni negara yang banyak menyimpan rahsia akhir zaman ni. Dia sama macam Syria, nak lebih kurang, tapi Syria lebih banyak. Sebab tu kita tengok rentetan yang berlaku ni tuan-tuan muslimin muslimat, semuanya baik-baik permulaan kepada nak habaq kata kita dekatnya dengan akhir zaman ataupun kiamat. Sebab tu kena bersedia mantapkan akidah. Tambah ulama-ulama pula pakat mati belaka dah. Allah Taala angkat seorang demi seorang ni, meninggal seorang. Baru ni Tok Guru Haji Saleh, satu ulama tauhid yang terkemuka bukan takat di utara ni, bahkan di seluruh Malaysia. Ulama yang umur dia sangat panjang tuan-tuan, alhamdulillah 80-an umur. Sampai mati tu pun masih lagi menyebar kerana ilmu tuan-tuan ni. Saya biasa pergi ziarah dia bulan Ramadan, hujung Ramadan, nak dekat raya dah. Kali kedua dia dimasukkan di hospital Sultan Bahi Al Ustaz. Duduk wad tingkat 7, satu wad dengan satu lantai, satu tingkat dengan wad diraja. Yang semua, bukan semua orang boleh melawat, hanya ahli keluarga. Kebetulan kita pergi mengajar di hospital tu, doktor yang in charge, salah seorang doktor yang in charge tu duduk mengaji kita. Habis kuliah saya tanya dia, "Tu gua ada di hospital?" "Ada Ustaz, saya antara salah seorang yang in charge. Boleh tak tolong bawa saya pergi jumpa?" Dia bawa saya naik. Oh, seronok tuan ni. Orang lain tak boleh masuk, kita boleh masuk. Oh, lega. Masuk tu tuan-tuan ni, Tok Guru kurus lah. Tapi bercakap ni macam duk ngajak kuliah. Kita pergi ziarah dia tuan-tuan ni, dia tazkirah kita ni. Saya dengan adik saya, dia tazkirah pasal ilmu. Dia kata hampa mengajilah. Dan kalau boleh mengajak, hampa mengajaklah. Walau sakit. Sakit pun kalau boleh pergi. Saya sakit, tapi saya tak boleh. Allahu Akbar tuan-tuan. Ni himmah ulama ni terhadap ilmu ni. Dia cerita pula ni, Tok Guru cerita pula ni. Tok Guru saya di Mekah dulu, Syekh Abdul Qadir Mandili. Ulama yang karang kitab Penawar Bagi Hati. Saya mengaji dengan dia di Masjidil Haram. Satu hari dia mengajak dalam keadaan menahan sakit. Kami tengok kaki Syekh Abdul Qadir bengkak berdarah, lapik dengan kotak dalam Masjidil Haram. Tok Guru Haji Saleh Sultan duk mengajak lagi, kaki darah duk nitik, tak nitik atas kotak. Tapi mulut ni duk mengajak kitab ni. Anak murid tanya Tok Guru, baliklah berehat Tok Guru, kaki Tok Guru berdarah sakit tu. Apa jawab Tok Guru Syekh Abdul Qadir Mandili almarhum? Dia kata kalau aku balik pun bukan lega sakit. Baik aku mengajar, aku teriak bukan lega sakit. Baik aku mengajar. Tuan-tuan sampai tahu tu. Allah kurniakan tuan-tuan ni, meninggalnya Tuan Guru Haji Saleh Musa pada hari yang elok. Orang pun ramai boleh mai. Allahu Rabbi. Tu pun ada lagi puak-puak Wahabi haduk kata macam-macam. Aku geram, tak boleh aku sebut ni. Ya. Pergi duduk sana. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, sama-samalah kita ambil manfaat tuan-tuan. Kita duduk di hujung-hujung dunia. Buatlah persediaan, perkemahkan akidah kita, kerana anasir yang begitu banyak mula masuk dalam kawasan kita nak merosakkan akidah. Ingatlah orang Yahudi Nasara ni, dia pun takkan pernah berhenti tuan ni nak rosakkan kita daripada luar dan dalam. Dengan fizikal payah, dengan mental dia akan cuba sedaya upaya. Ni tengok dah masuk dah sikit-sikit ni tuan ni. Kalaulah akidah kita ni tak berapa nak mantap tuan ni, Allah, kita mudah terpengaruh dengan anasir-anasir yang dibawa oleh orang-orang kafir nak merosakkan kita. Sebab tu mengajilah. Nah, sakit gimana pun kalau mampu mai. Nah, ada orang dia tak sihat tapi dia boleh duduk di luar. Tuan ni, duduk mudah-mudahan dengan dengar ilmu, walaupun kita tak mengaji secara bertalaqi, kurang-kurang ni ada kesedaran, ada kekuatan untuk kita muhasabah balik diri kita, minta kekuatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Masa kita duduk di ujung-ujung dah, tak lama lah kita ni tuan-tuan. Nah, kita ambil manfaat, kita mengaji, jangan duduk tinggal lah. Nah, kalau kita orang panggil kenuri jauh-jauh kita boleh pergi, pasal apa masjid dekat rumah kita tak boleh pergi.
Satu lagi indikator benchmark nak tengok Ramadan berjaya ataupun tidak. Ramadan baru ni bukan main lagi. Quran khatam, sembahyang tarawih berpuluh-puluh rakaat, bangkit sembahyang malam. Oh tuan-tuan, habis Ramadan satu Syawal tu subuh tak bangkit sembahyang. Wajak. Oi, Ramadan sepanjang Ramadan tu ni. Sini ni jadi saksi ni. Pukul 4 pagi, tahajud ni. Mai qiyamul lail, satu anak bini apa semua. Teriak ai, tok imam baca doa Allah ampunkan dosa kami, teriak ai. Bulan puasa. Masuk satu Syawal. Esok raya malam ni. Tuan-tuan ni. Malam raya kita selalunya tak tidur. Pukul 4 pagi, pukul 3 pagi baru nak lena. Bila lena lewat, esok nak raya. Agak-agak subuh bangkit dah. Rep gutu subuh. Yang syok tu tak bangkit subuh. Sembahyang raya pi. Kuih 8.30 dengan biji mata merah ni tuduh merah dengan sampin dia paling lawa kali. Haram pun subuh tak mayang. Gagal dah hari pertama. Bukan nak kata lah kot ada hari yang boleh ustaz macam tahu saya jadi lagu tu kata kat saya apa. Dah, aku kata umum. Nah, abang ramai orang lagu tu tuan ni. Dia gagal. Jadi jangan kita biar diri kita gagal dalam tarbiyah Ramadan. Ambil sinambungan daripada Ramadan itu, kita latih sampai jumpa Ramadan akan datang pula. Bukan kata dalam Ramadan kita buat sungguh-sungguh, habis Ramadan tak ada. Jangan. Ramadan kita buat banyak. Main luar pada Ramadan ni tak mampu nak buat banyak. Jangan sampai tinggal terus. Dalam bulan Ramadan sehari 5 layat Quran boleh baca. Habis Ramadan jangan tak baca terus. Kurang-kurang selai. At least ada, walaupun tak apa nak konsisten, tuan-tuan ni, kurang-kurang ada. Jangan tinggal terus. Dalam Ramadan boleh bangkit sembahyang tahajud malam-malam. Habis Ramadan nak bangkit hari-hari pun susah. Seminggu 2 kali, 3 kali jadilah. Tuan-tuan ni. Sebab tu jangan sampai tak ada teruslah tuan-tuan muslimat. Nampak gaya? Tak ada juga baca kitab hari ni. Nak baca pertimbangan antara al-masalih kemaslahatan dan al-mafasid, iaitu kerosakan, apabila bertembung kedua-duanya rosak dengan maslahat. Mai dua-dua. Hak mana kita nak pilih, hak mana yang lebih penting untuk menjadi pilihan kita pun tuan-tuan, tak dan kita nak hurai pada malam ni tuan-tuan. Kita sambung pada kuliah yang akan datanglah. Muka surat berapa ni, muka surat ke-29 ni, pertimbangan antara maslahat dan juga kerosakan apabila berlaku pertembungan di antara keduanya, insya-Allah. 9.20 dah tuan-tuan. Saya rasa cukup sekadar itu dulu tuan-tuan. Sikit sebanyak beri manfaat pada kita, mudah-mudahan kesedaran kepada kita bersama-sama. Sebelum kita habis, saya nak maklum, saya dah bawa stokin untuk kaum muslimat, pakai isteri saya yang buat. Kemudian saya dah bawa ubat mata za'faran bagi mana-mana jemaah yang ada masalah mata, dapatkan di luar sana lagi. Ubat mata 18 sahaja. Stokin baru siap kemarin yang panas gitu. Sepasang RM10 sahaja. Ada beberapa warna yang ibu-ibu boleh pilih lah. InsyaAllah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. ربنا زدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.